dalam jangka masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Perdana Menteri kena bagi penjelasan. Persepsi rasuah ini meningkat kerana tidak ada gambaran, tidak ada tekad politik menangani masalah-masalah besar. Umpamanya, saya bangkitkan Pandora Papers. Keduanya soal MDB yang belum terungkai. Baru-baru ini keluar lagi masalah. Jadi kalau dan orang-orang yang terlibat itu bergentayangan ke sana ke sini seolah-olah tidak ada permasalahan. Dan persepsi ini akan merosakkan imej negara kalau tidak ada kesediaan bagi pihak pimpinan politik. Saya tahu SPRM mempunyai peranan besar dalam hal ini. Tetapi tekad politik juga perlu. Kita tak boleh katakan persepsi ini sebagai persepsi biasa kerana orang juga melihat faktanya bahawa ada keterangan-keterangan baru yang menggemparkan, yang melibatkan institusi penting negara, termasuk Bank Negara Malaysia. Dan kita nampak ada keengganan bertindak. Sama ada mantan-mantan Perdana Menteri juga terlibat. Bukan satu, dua, tiga yang dibangkitkan dalam laporan-laporan seperti Pandora Papers. Mengapa tidak ada sikap kesungguhan pimpinan, khususnya Perdana Menteri, untuk menyatakan bahawa SPRM harus bertindak tanpa ragu terhadap siapa saja? Itu soalan saya. Terima kasih. Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat. Sebenarnya dari segi kemerosotan skor kita, kedudukan kita bukan saja disebabkan oleh kes-kes rasuah, tetapi juga disumbang oleh perkara-perkara lain. Ya, perkara-perkara lain seperti hak asasi misalnya, human rights, yang mungkin pandangan daripada badan-badan antarabangsa berbeza daripada nilai yang ada di negara kita. Tapi mereka melihat human rights berdasarkan nilai-nilai mereka. Dan yang kedua, dari segi keperluan pembaharuan institusi dan juga akta-akta yang perlu dipindah. Sebagai contoh, akta ataupun undang-undang sumbangan dana politik misalnya. Yang ini juga merupakan salah satu tuntutan daripada badan antarabangsa supaya kita laksanakan di negara kita. Dari segi akta rahsia rasmi, akta kesalahan peran raya dan sebagainya semua. Jadi dari segi keseluruhannya ada seperti saya sebut ada 9 perkara yang dijadikan sebagai alasan untuk memberikan kita dari segi ranking, skor dan sebagainya. Saya nak menjawab soalan ini. Dari segi tindakan yang dilaksanakan apabila berkaitan dengan isu rasuah dan sebagainya. Saya percaya Yang Berhormat tahu banyak kes sedang berjalan di mahkamah melibatkan sesiapa saja. Tak kira daripada pihak pembangkang maupun daripada pihak kerajaan. Kita lihat hari ini banyak kes masih lagi berjalan di mahkamah. Itu menunjukkan bahawa kerajaan serius dari segi mengambil tindakan terhadap sesiapa saja yang mengamalkan rasuah. Begitu juga dengan perkara lain yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Jadi tidak ada pihak kerajaan tidak melindungi sesiapa. Di dalam isu rasuah, pihak kerajaan tidak melindungi sesiapa. Sesiapa saja bertanggungjawab akan dihadapkan ke mahkamah dan mahkamahlah yang akan menentukan sama ada orang itu bersalah atau tidak. Jadi tidak boleh menganggap bahawa pihak kerajaan hari ini melindungi individu-individu tertentu dan mengambil tindakan terhadap orang tertentu hanya untuk memuaskan hati setengah-tengah pihak. Kita tidak tahu dulu sama ada dulu ada selective prosecution atau tidak. Tapi hari ini tidak ada pendakwaan terpilih kepada sesiapa saja. Itu janji kerajaan. Terima kasih. Terima kasih. Tanggapan Soalan tambahan kedua. mohon. Sekejap. Ada soalan tambahan kedua sebelah sini? Ada. Siapa? Silakan. Sik. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri.
dilihat dalam gejala rasuah ini, personaliti seseorang juga memainkan peranan, termasuk gaya hidup rakyat kita ada yang suka bermewah-mewah, bermegah-megah dan hidup dalam keadaan yang elit. Jadi adakah pihak kerajaan melihat aspek pendidikan juga penting bagi mendidik rakyat dengan gaya hidup yang lebih sederhana, mementingkan halal dan haram dan sebagainya. Terima kasih. Yang Muhammad, silakan. Ya, dari segi untuk educate rakyat ataupun memberi pendidikan kepada rakyat mengenai cara hidup tu, saya percaya sentiasa dilakukan, sentiasa dilakukan. Malah daripada pihak kerajaan sendiri, apabila kita mengarahkan pengisaran harta oleh ahli-ahli parlimen, oleh anggota pentadbiran dan sebagainya, tujuannya adalah supaya dapat kita ketahui tentang apa yang dimiliki oleh seseorang individu dan mereka tidak bolehlah dan mereka tidak akan menunjuk-nunjuk apa yang mereka ada kerana apa yang mereka ada telah pun diserahkan secara detail kepada pihak tertentu untuk menentukan. Jadi dari segi isu yang berkaitan dengan education tadi, pendidikan tadi, ianya sentiasa dilakukan oleh pihak SPRM dan sebagainya. Terima kasih.